Hadis yang akan kita rujuk pada malam ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah. Abi Umamah radhiyallahu taala anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatal kursiyyi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut. Daripada Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu taala anhu al-Bahili. Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayatul kursi setiap kali selepas solat fardu, tidak ada yang boleh menghalangnya daripada memasuki syurga melainkan mati saja. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita berwirid, kita tak tinggal ayat kursi. Ayat kursi ini dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sesiapa yang membacanya, terutamanya membaca setiap kali selepas solat fardu, maka tidak ada yang boleh menghalang dia daripada dia masuk syurga Allah melainkan mati. Mati yang dimaksudkan di sini bukan mati di dunia, mati di akhirat. Di dunia ni kalau tak mati nak masuk syurga macam mana? Kena mati dulu. Maksudnya selepas daripada mati akan dibangkitkan, dan selepas tu tidak ada lagi mati. Faham tak? Bukan kata mati di sini mati di dunia ni. Mati di dunia ni kena mati dulu baru boleh masuk syurga. Selagi tak mati tak boleh masuk syurga. Tak. Maksud mati di sini ialah setelah kita mati di dunia ini, dibangkitkan semula. Kemudian orang yang beramal dengan ayatul kursi selepas daripada solat maktubah, solat fardu, tidak ada yang boleh menghalang dia. Maksudnya orang yang hidup di alam akhirat tadi, tidak ada sesuatu yang boleh menghalang dia daripada syurga melainkan mati. Jadi mati tak ada dah tuan-tuan. Artinya ini isyarat Nabi SAW jamin sesiapa yang baca ayat kursi selepas solat fardu, artinya dia dijamin akan memasuki syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kelebihan di akhirat. Di dunia pula tuan-tuan, ayatul kursi digunakan untuk menjadi benteng ataupun pendinding diri kita daripada segala ancaman, sama ada ancaman daripada makhluk-makhluk halus, kita katakan jin, sihir dan sebagainya. Dan juga kita boleh guna ayat kursi ini untuk pagar rumah kita tuan-tuan. Banyak kita boleh pagar rumah kita. Yang pertama dengan ayatul kursi, yang kedua dengan surah Yasin, Yasin wal Quranil Hakim tu, sehingga waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa ushaynahum fahum la yubsirun. Kita baca, kita keliling rumah kita tuan-tuan. Yuk. Jadi petua amalan yang diajar oleh almarhum Tuan Guru Haruddin, dia ajar kalau kita nak beramal dengan ayatul kursi, kita pagar diri kita 4 penjuru, 6 penjuru. Pertama, kalau kita duduk di sini tuan-tuan, kita baca sebelah kanan dulu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai habis kita hembus 1 penjuru. Kemudian baca lagi sekali, hembus 1 penjuru bahagian depan. Sampai cukup 4 penjuru kan. Kemudian baca sekali lagi, kita hembus ke atas dengan membayangkan dia menjadi bombong bagi kita. Kemudian baca bahagian, kita tutup bahagian bawah. InsyaAllah tuan-tuan. Orang nak masuk rumah kita semua dah tak boleh masuk. Kalau dia masuk juga tuan-tuan, dia tak boleh nak keluar. Kalau tuan rumah tak ada,
Masuk, nak keluar tak boleh. Macam-macam dia nampak. Dia nampak lauk, dia nampak binatang buas. Benda tu tak ada, tuan-tuan. Allah Ta'ala jaga. Jadi rumah Tok Guru dulu, tuan-tuan, orang masuk dia tinggal rumah, balik kampung ataupun dia pergi musafir, tengok-tengok ada orang duduk berenang. Dia sampai balik tu ada orang duduk berenang atas rumah dia. Sebab dia nampak air. Kawan tu nampak air, nak jemberang tak boleh, tuan-tuan. Duduk berenang atas rumah. Duduk berenang atas rumah. Siapa kena pergi tepuk baru dia apa duduk berenang atas rumah orang ni. Baru dia khabar, tuan-tuan. Itu ayatul kursi. Ayatul kursi. Hebat Allah Ta'ala jadikan ayatul kursi ni hebat. Satu lagi riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah suatu ketika dia diamanahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak silap saya memang Abu Hurairah lah, kalau tidak sahabat lain. Diamanahkan oleh Nabi untuk menjaga harta zakat, tuan-tuan. Jadi harta zakat dikumpulkan. Jadi sebelum diagihkan, jadi dikumpulkan dulu, diagihkan. Esok lusa baru nak agih, tuan-tuan. Jadi bimbang takut ada orang curi. Jadi Nabi minta Abu Hurairah jaga harta zakat tadi. Harta zakat tu berbentuk, kita katakan kurma, zabib, makanan lah, tuan-tuan. Tapi hak zakat untuk bagi kepada asnaf. Jadi Abu Hurairah jaga pada malam yang pertama. Tiba-tiba dia terasa ada kelebat. Orang masuk memang nak curi harta tu, tuan-tuan. Nak curi, nak makan. Jadi Abu Hurairah dia sedar, dia sempat takap, tuan-tuan. Bila takap kali yang pertama, orang tu merayu suruh lepas, tuan-tuan. Dia kata dia terpaksa, anak dia lapar tak makan 2-3-4 hari dah. Jadi terpaksa mari. Dia terpaksa juga. Jadi minta tolonglah. Kalau tidak malu dia, kalau Rasulullah tahu. Kalau Rasulullah tahu, malulah. Macam-macam dia belah. Minta belah ihsan daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah pun tak siapa hati, tuan-tuan. Dia duduk merayu kan. Lalu pun lepas, tuan-tuan. Esok tu sembahyang subuh jumpalah dengan Rasulullah. Lalu Abu Hurairah beritahu kepada Rasulullah, dia kata semalam ada orang mari nak curi. Saya sempat takak, lepas tu saya lepas balik. Sebab kesian tengok dia. Dia tunjuk muka sedih. Dia tunjuk muka sedih. Rompok orang jahat itu, tuan-tuan. Masa dia jahat tu je, muka bengih. Kalau terpaksa jadi sedih lalu. Kalau kena egak sedih lalu, tuan-tuan. Monyok lah dia tak. Kalau selagi tak kena tangkap, selagi tu bengih, dia tak heran siapa, tuan-tuan. Biasa panggil orang jahat gitu tak. Bila kena tangkap, monyok lalu, tuan-tuan. Macam orang curi duit masjid kan tak. Berani dia curi di masjid. Tapi bila kena tangkap, monyok lalu, tuan-tuan. Orang kisah-kisah hafal dia. Tak lawan dah. Dia tak lawan dah. Sebab apa? Sebab kena pecah rahsia, kena takut lalu, tuan-tuan. Itu manusia. Hebat-hebat manusia pun kalau kena, jadi habis dia punya power tu habis. Bila jumpa dengan Rasulullah pagi esok tu, tuan-tuan, dia cerita pada Rasulullah. Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, mu tunggu pula malam ni. Mari pula tu. Dia bohong saja, dia tak mari dah. Tunggu malam ni, dia akan mari lagi. Jadi telahan Rasulullah tu betul, tuan-tuan. Memang malam esok tu dia mari pula, tuan-tuan. Bila mari pula, Abu Hurairah takap pula, tuan-tuan. Takap kali yang kedua, dia merayu lagi. Merayu. Dia kata memang terpaksa mari sebab anak dia daripada semalam lagi tak makan, dia kata. Tengok tak. Jadi kesian pula tengok tak. Anak dia 3-4 orang duduk dalam keadaan lapar. Alasan yang sama, tuan-tuan, dia bagi. Tak apa, lepas. Kali yang kedua lepas. Esok jumpa pula kan Nabi. Nabi kata, kamu tunggu malam ni. 3 malam tu dia mari, tuan-tuan. 3 malam tu. Ini memang betul-betul berani ni. Orang lain kena semalam, kena sekali tak mari dah. Kita cari masjid lain pula. Dah kena dah masjid ni. Esok pergi dia cari masjid lain pula. Besar lagi pada ni dah. Ni dah mari seri rampai saja 3 malam, tuan-tuan. 3 malam pula kena tangkap, mari lagi, tuan-tuan. Akhir sekali malam yang ketiga kena tangkap lagi, tuan-tuan.
Sempat Abu Hurairah tangkap sebab Nabi pesan dah. Nabi pesan dia akan datang lagi kan. Jadi berjaga-jaga lah. Memang betul dia mari tuan-tuan. Bila dia datang kali yang ketiga, akhir sekali dia mengaku lah. Dia mengaku dan dia ajarkan satu ilmu kepada Abu Hurairah. Ini hebat tuan-tuan. Bukan sebarang orang. Dia kata, wahai Abu Hurairah, kalau kamu tak nak aku datang, dia kata boleh. Kamu baca ayat kursi, ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca ayat ni, aku tak boleh mari dah lepas ni, dia kata. Rupa-rupa hok mari tu iblis dah tuan-tuan. Iblis syaitan mari tuan-tuan. Tapi jemur dalam bentuk manusia nak curi tuan-tuan. Dia pun ajar ayat kursi kepada Abu Hurairah satu persatu. Dia pula ngajar tuan-tuan. Tuan-tuan jangan pelik. Kalau kita ruqyah orang, kita baca Yasin, dia baca juga Yasin. Kita baca ayat kursi, dia baca ayat kursi. Doa macam mana tu tuan-tuan? Tambah-tambah jin hok merasuk orang tu tuan-tuan, hok jenis duduk pondok tuan-tuan. Dia duduk ikut kawan ni duduk di masjid tiap-tiap malam tak? Dia duduk dengan kawan ni sekaki semua tuan-tuan. Kawan dia baca Yasin, dia takut Yasin tak? Tengok. Jadi jin tadi ajar dia baca ayat kursi. Dia kata, kalau baca ayat kursi ni, aku tak boleh mari dah, dia kata. Tak boleh masuk. Baik. Adakah Abu Hurairah ambil ilmu daripada jin ni? Tak, Abu Hurairah tak ambil tuan-tuan. Sebab keesokannya jumpa pula dengan Rasulullah, dia cerita balik kepada Rasulullah bahawa iblis tadi, jin ni, jin dah kita kata tak, ajar kepada dia supaya membaca ayat kursi untuk benteng diri daripada gangguan-gangguan orang nak mencuri ke apa tak. Maka komen daripada Nabi kata apa? Nabi kata betul. Apa yang dia ajarkan kepada kamu tu memang betul, tak salah sikit apa. Ilmu yang dia ajar tu adalah ilmu yang betul. Ayat kursi kelebihan dia gini tak. Tapi satu saja Nabi sebut. Nabi kata, kalau kamu nak ilmu ni, kamu ambil dengan aku, jangan ambil dengan iblis tu. Walaupun iblis tu ajar benda yang sama, ya tuan-tuan tak? Itu kita dapat simpulkan tuan-tuan, ilmu ni walaupun bendanya sama, diajar oleh orang tu orang ni tak, tapi kena pilih tok guru yang mengajar tadi. Tak, kena pilih tok guru yang betul. Walaupun ilmu sama-sama betul dah. Jadi Nabi kata, kalau kamu nak beramal dengan ilmu ni, ilmu ayatul kursi, ambil dengan aku, jangan ambil dengan dia. Maksudnya ambil ilmu ni daripada Rasulullah sendiri. Bukannya ambil dengan iblis. Ilmu tu ilmu sama tuan-tuan. Macam kita kan tak? Orang Melayu kita dan seluruh dunia umat Islam kadang-kadang ngaji ilmu Islam di mana? Di barat tuan-tuan. Di barat. Pergi ngaji dengan siapa? Pergi ngaji dengan Yahudi. Dapat PhD, dapat master. Dengan siapa tu dia tuan-tuan? Yahudi tuan-tuan. Hak duk ngajar di Oxford tu ramai Yahudi tu. Tak. Orang Islam jarang-jarang ngajar sana tak. Tapi dia lah universiti yang terkemuka di dunia ni dah. Oxford. Sampai ke kamus kita buat kamus Oxford. Tu nak ayat situ hebatnya tuan-tuan tak. Tapi dia Islam ke tak? Dia tidak Islam. Dia panggil orientalis. Mustasyrikin, orientalis. Orientalis barat ni tuan-tuan, dia bukan Islam. Tapi ilmu dia tu, dia boleh bagi PhD ke orang tuan-tuan. Dalam bab ilmu Islam. Dia tu kira sarjana Islam tuan-tuan, tapi dia sendiri bukan Islam. Jadi kalau kita faham daripada makna hadis tadi, maksudnya baik ambil ke baik tak ambil tuan-tuan ilmu dengan orang ni. Baik tak ambil lah tuan-tuan, sebab dia bukan Islam. Ibarat supaya ambil dengan iblis tak adidah tuan-tuan. Ilmu daripada orang Islam ni kan ramai tuan-tuan. Maulana, syekh tuan-tuan, seluruh dunia. Ya banyak ilmu sampai sekarang, sampai ke kiamat tuan-tuan. Dia ambil dengan dia orang. Ya ada pertalian sanak yang bersambung sampai kepada Rasulullah. Ambil ilmu dengan orang kafir memang tak akan sampai sanak tak akan bersambung sampai Rasulullah. Sebab apa? Sebab dia sendiri pun tidak ada sanak. Cuma ilmu yang dia ada tu adalah daripada kajian dia. Dia buat kajian.
Jadi siapa-siapa yang menuntut ilmu, mencari gali, Tuhan bagi berlaku tuan-tuan. Cumanya mereka itu tidak ada pertalian yang bersambung di antara seorang guru dengan seorang guru. Sebab apa? Sebab dia hanya berdasarkan kepada kajian. Sahih Bukhari, Sahih Muslim tuan-tuan. Kutub Sittah tuan-tuan. Semua orang boleh baca berlaku tuan-tuan. Sama ada orang Islam ataupun orang bukan Islam. Sebab kan tak boleh bahasa Arab, ada terjemahan tuan-tuan. Boleh baca, tak ada masalah tuan-tuan. Setakat nak baca. Siapa yang rajin baca, dia dapatlah ilmu tu. Betul tak? Jadi kita bukan semata-mata nak kepada ilmu, tapi kita nak rantaian tu. Ilmu tu biar bersambung, barulah bersambung barakahnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi kata, kalau kamu nak ilmu ni, ambil dengan aku sendiri, jangan ambil dengan iblis tadi. Jadi Abu Hurairah pun terima ilmu amal ayat kursi tadi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang mula-mula ajar kepada dia tu ialah iblis, jin yang ajar kepada dia, tapi tak ambil dengan jin. Ilmu adalah ilmu yang sama. Baik. Kalau kita nak kiaskan lagi, orang buat PhD, orang buat master tuan-tuan, dah siapa dapat profesor dengan orientalis ni boleh. Tetapi lepas pada tu dia kena pergi ambil sanad semula dengan tuk-tuk guru yang bersambung sanad mereka. Untuk apa? Untuk barakah. Kalau tidak, tak ada keberkatan ilmu tuan-tuan. Ambil dengan tuk guru pula. Hak pergi ngaji dah ngaji tuan-tuan. Nak ngaji sejauh mana tu dengan orang kafir dah. Lepas tu balik mati ataupun selepas mengaji dengan dia orang, pergi. Dia orang tu kita kata sebagai alat untuk mendapatkan CJ saja. Tak? Untuk dapat CJ pergi mengaji dengan dia tuan-tuan. Kemudian lepas pada tu pergi semak balik ilmu tadi, pergi semak dengan ulama-ulama Islam yang ada di serata dunia tadi. Barulah berkat. Bukan kata kita nak halal tu dak macam Abu Hurairah tadi kan. Dia ambil dah, dia tahu dah ilmu tu daripada jin, tapi dia tak amal hak jin ajar tu, dia amal hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Jadi dia ambil ilmu tadi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dari segi isi cara amalan tu sama tuan-tuan. Tapi sanadnya berbeza. Sanad daripada jin, sanad daripada Rasulullah. Jadi amal hak mana? Amal hak daripada Rasulullah. Benda tu sama je. Tu beza dia tuan-tuan. Baik. Kemudian membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Tu dia. An Abi Mas'ud, ini daripada Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Daripada Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ada Abu Mas'ud, ada Ibnu Mas'ud. Lain-lain ni tuan-tuan. Ibnu Mas'ud tu lain. Abi Mas'ud ni lain. Abi ni maksudnya ayah kepada Mas'ud. Dipanggil Abi Mas'ud. Ibnu Mas'ud anak kepada Mas'ud. Jadi kalau dia ada pertalian dua tu, itu beza di antara tuk dengan cucu tu. Mas'ud duduk tengah-tengah tuan-tuan tak? Mas'ud duduk tengah. Abi Mas'ud ayah kepada Mas'ud. Ibnu Mas'ud anak kepada Mas'ud. Jadi apa hubungan dua tu? Hubungannya ialah anak dengan cucu. Tapi dalam konteks hadis ni, Abi Mas'ud saya tak pasti sama ada dia ada kaitan dengan Ibnu Mas'ud ataupun tak ada. Kalau tidak, memang orang lain-lain lah. Abi Mas'ud dengan Ibnu Mas'ud. Daripada Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca dua ayat terakhir daripada suratul Baqarah pada satu malam, maka dua ayat tersebut telah mencukupi bagi dia. Maksudnya sudah membadai dah. Kalau kita tak larat nak baca satu juzuk, tak larat nak baca kita katakan setengah juzuk, tak larat nak baca satu ayat,
Al-Quran pada satu hari satu malam, Nabi kata memadai dia baca setiap malam tadi dengan 2 ayat daripada surah Al-Baqarah. Ini pun kita baca juga dalam wirid. Sama ada wirid selepas sembahyang ataupun wirid semasa tahlil. Kita baca tak? Apa dia? Bermula daripada amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah sampai habis suratul Baqarah. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu 2 ayat tu. 2 ayat surah Al-Baqarah. Cukup Nabi kata. Nabi kata baca 2 ayat daripada suratul Baqarah ini sudah memadai. Kalau kata kita tak mampu nak baca banyak ayat Al-Quran, dan memang tak mampu pun tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita dikerja banyak sangat. Kerja zaman moden ni banyak. Orang zaman dulu kerja banyak, tapi dia tidak sesibuk seumpama orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang dia sibuk dengan sebab apa? Ni, dengan sebab ni. Tuan-tuan apa ni? Ini durjana ni tuan-tuan. Orang bangun tidur sebelum buat apa-apa pegang dia dulu. Nak tidur pun pegang dia, bangun tidur pun pegang dia. Cuba tuan-tuan rasa sendiri. Termasuk saya lah tuan-tuan, bukan nak kata kat orang ada. Kalau tak ada 2 jam, tangan kita berasa macam mana ni? Berasa macam mana kalau tak ada telefon 2 jam? Nak mari kuliah tinggal telefon, tinggal rumah tak. Padahalnya masa kuliah kita tak guna telefon tak. Orang telefon begitu tak ada masa kuliah. Tak, walaupun nama naik tak, kecuali mustahab benar terbawa kita akak. Biasa-biasa kita tak akak. Kita tahu dah di antara maghrib dengan isyak memang kita tak guna telefon. Tapi kalau tak bawa gelisah tak? Gelisah tak kalau tak bawa? Ninggal telefon rumah. Gelisah lalu tuan-tuan. Sebab itulah kalau rosak tuan-tuan, rosak, dia sanggup ke cari duit beli hak lain lalu tuan-tuan sebagai ganti. Rosak. Kuat tak kuat ni pengaruh telefon ni tuan-tuan. Jadi tak semena-mena tuan-tuan, kita jadi sibuk dengan dia. Nak tidur tengok dia. Nak tidur tengok dia, bangun tidur tengok dia, tengah malam sedar nak pergi kecing tuan-tuan, buka dia dulu. Buka dia dulu. Sampai waktu tu sekali tuan-tuan, berhantu je benda ni. Memang berhantu. Ke mana-mana pun memang berhantu. Seakan-akan kita ni orang penting sangat ni tuan-tuan atas dunia ni. Orang nak hubungi dia. Orang dulu mana ada benda ni. Telefon je lah ada kat rumah dah. Telefon tu tak nak bawa tuan-tuan. Duduk situ. Kalau kata nak cakap, orang telefon kita tak. Telefon rumah. Kita tak telefon tak. Lepas tu ada pesan apa-apa. Pesan ke bini. Pesan ke orang rumah tu. Apa dia angkat telefon tak. Lepas tu bila boleh tahu berita tu. Tunggu kita balik. Kalau telefon pagi kita balik malam. Malam baru boleh tahu berita. Jadi kita tak sibuk, tak ada masalah pun. Tak. Tapi sekarang ni tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Dia lebih sibuk segala-galanya duduk dia belakang tuan-tuan. Tu. Orang Islam, orang bukan Islam sama saja. Semua pegang benda ni belakang tuan-tuan. Ini hantu ni tuan-tuan sebenarnya. Sebenarnya hantu. Sedangkan lepas tu ada orang kata tuan-tuan. Dia ni isteri kan. Dia sindir kepada tok lelaki dia kata suami dia banyak pegang telefon lagi daripada pegang tangan dia kata. Memang betul pun. Sepatutnya kita suami isteri kena banyak pegang tangan suami isteri dia daripada pegang benda lain. Dia kata suami dia kata banyak pegang telefon lagi daripada duk pegang dia. Dia tak pegang langsung dia kata. Memang betul. Tak. Sekali sehari pun tak sentuh dia, tak pegang dia dah. Seminggu sekali tak sentuh dia tuan-tuan. Tapi telefon ni 24 jam duk pegang. Sentiasa 24 jam pegang. Pisah sikit, gelisah lalu. Pisah sikit sampai satu pekat, pas ke dalam jamban dia masuk telefon tuan-tuan. Tak boleh nak tinggal 5 minit pun tak boleh. Ini menjadikan kita sibuk. Sebab sibuk itulah maka kita tak boleh nak baca Al-Quran. Masa nak baca Quran tak boleh. Baca Facebook 3-4 jam boleh. Baca WhatsApp 3-4 jam boleh sehari. Tapi nak baca Quran tak boleh. Cuma kita boleh buat jadual. Kita nak halang suruh tinggal.
suruh tinggal 100% telefon ni tak boleh tuan-tuan. Sebab dunia sekarang ni nanti orang kata kita ketinggalan zaman pula tak. Tertinggal maklumat tak. Cuma kita kena buat jadual. Pukul berapa kita pegang telefon, pukul berapa kita pegang Quran. Giliran Al-Quran jangan pegang benda lain tuan-tuan. Barulah adil. Ada tak? Kita kalau kita tengah baca Quran, tengah-tengah kita duk baca Quran, contoh tak, kita pegang juga telefon. Betul tak? Nampak ada mesej buka lalu, berhenti baca Quran. Tapi kalau kita tengah baca ni, baca mesej tuan-tuan, kita baca tak Quran? Dia tengah main-main mesej, baca Quran sekejap, tak ada tuan-tuan. Tengah-tengah main mesej, baca Quran sekejap, tak ada. Tapi kalau tengah baca Quran, tengah baca sedap-sedap, bunyi mesej, pegang dulu. Berhenti kita baca Quran dengan sebab telefon. Bukan kata berhenti kita membaca mesej dengan sebab Quran. Lain kata. Lain tak? Lain tuan-tuan. Kawan ni si A sanggup berhenti baca mesej, baca WhatsApp, baca Facebook sebab apa? Sebab nak baca Al-Quran, nak konsentrate kepada Al-Quran. Kawan ni pula tuan-tuan duk tengah-tengah baca Quran, sanggup berhenti baca Quran sebab apa? Sebab nak tengok mesej. Lain kata. Dua martabat ni tuan-tuan. Ni orang panggil dua darajat ni. Dua darajat ni. Dia tak sekupu ni, orang macam ni, dia tak sekupu. Dua darajat. Jauh tuan-tuan. Betul Habib Omar Al-Hafiz dia kata, telefon zaman sekarang ni lebih berbisuh, lebih tajam daripada pedang. Lebih berbisuh, lebih tajam daripada mata pedang. Ni tuan-tuan, habis rosak tuan-tuan. Dengan sebab telefon. Bukan kata nak larang guna telefon, guna dah tuan-tuan. Tapi kan biar ada kita panggil biar ada kawalan. Bukan guna siapa tak ada kawalan. Tapi kalau untuk anak-anak tu jangan bagi. Kalau tuan-tuan sayang kepada anak tengah nak besar tu, sekolah rendah, remaja, sekolah menengah, kalau sayang jangan bagi telefon. Biarlah dia nak menangis, dia nak mengadu kawan-kawan dia ada belaka pun tak, kita tak bagi dah tuan. Kalau sayangkan anak, kalau tak sayangkan anak, belilah telefon. Umur 4 tahun tu beli dah. Mak pok tuan-tuan, dia suka anak dia main telefon. Sebab apa? Sebab dia boleh buat kerja. Anak bila pegang telefon, dia tak cara dah ke benda lain dah. Bokok situ. Jadi mak nak masuk pun tak ada masalah, mak nak tidur pun tak ada masalah, nak rehat tak ada masalah. Sebab anak tak ganggu. Sebab tu dia beli telefon. Dia tak tahu dengan telefon tadi dia merosakkan minda anak dia. Perkara yang pertama, budak-budak yang guna telefon ni tuan-tuan, terutamanya budak sekolah rendah, sebelum masuk tahun 1, sebelum masuk tahun 2 tuan-tuan, dia pernah tengok telefon. Dia masuk kelas tuan-tuan ngaji tahun 1, dia tak ada minat nak ngaji. Hak tu hak paling besar sekali. Cikgu mengajar di papan hitam, dia tak ada minat langsung. Sebab apa? Sebab telefon dia lebih menarik daripada cikgu. Dalam telefon ni kan tuan-tuan, kan dia ada macam-macam. Dari segi gambar, kita bahas bab gambar saja tak. Gambar dalam telefon ni kan lebih menarik. Dengan 3D, 3G tuan-tuan dia ada berlaku. Bila cikgu mengajar di papan hitam, guna papan hitam, apa barang papan hitam? Papan hitam, papan putih. Minat ke tak dia tuan-tuan? Tengok apa putih tu. Sedangkan dalam telefon dia tuan-tuan, TV rumah dia, gambar macam-macam, canggih-canggih tuan-tuan, dia tengok. Bila dia tengok, biasa duk tengok benda hak canggih, benda hak menarik, 3G semua sekali ada dalam telefon tuan-tuan, tiba-tiba tengok papan putih tu tuan-tuan. Apa barang papan putih dia kata ni? Tak minat tuan-tuan. Dia akan menyebabkan budak sekolah tak akan minat untuk belajar. Kecuali cikgu tu boleh mengajar guna teknologi ni juga tuan-tuan. Guna LCD, guna PowerPoint. Tu baru dia minat tuan-tuan. Ada muzik. Kan dalam ni kan, dia tengok gambar. Tuan-tuan tengok, buka aplikasi, hok baca huruf, sama ada ABC ke, Avatar ke tuan-tuan, hak jenis kita kata aplikasi knowledge, pembelajaran tuan-tuan. Tengok ada dia mengajar macam mana tuan-tuan. Tidak menarik ya? Yang pertama faktor gambar, menarik. Yang kedua suara, dia ada suara tuan-tuan. Diselangi dengan muzik pula tuan-tuan dalam ni. Lepas tu tak menarik macam mana.
Tiba-tiba pergi ngajar cikgu di sekolah, tak ada muzik, tak ada apa, papan putih je ada tuan-tuan. Macam mana tu? Sebab tu dia kata, orang buat kajian, budak bila dia biasa dengan handphone, biasa dengan laptop, biasa dengan kita kata apa dia panggil? Hak besar sikit pada handphone apa? Dengan tab, dia tak ada minat nak mengaji dengan cikgu tuan-tuan. Kecuali cikgu tu boleh mengajar dia menggunakan teknologi canggih juga. Contoh kata-kata cikgu IT kan. Bahan-bahan tu dia guna IT juga. Baru boleh tarik minat dia tuan-tuan. Buktinya tuan-tuan, kalau kita mengajar biasa, kita masuk kelas, kita bawa buku, kita suruh baca, kita syarah, dia tak ada minat tuan-tuan. Cuba kita buka laptop tuan-tuan, baca dengan LCD, ngajar dengan LCD tuan-tuan. Senyap lalu tuan-tuan. Budak-budak tu senyap lalu tuan-tuan. Tu betapa besarnya pengaruh tuan-tuan. Sebab dalam LCD ni kita boleh masuk macam-macam kan, dalam laptop kita tak? Kita boleh selangi dengan muzik. Kita boleh bawa movie masuk, contoh masa tu tak, keraktan video kan, dia boleh tengok ada suara tuan-tuan, atau sound system pula, power tuan-tuan. Barulah dia senyap, baru dia boleh tumpukan perhatian. Sebab tu kata zaman sekarang ni kalau nak mengajar, kalau tak ada alat-alat gitu tuan-tuan, memang budak tak minat nak belajar. Sebab dia jadi tak minatnya sebab tadilah, sebab dia hak dia guna tu lebih canggih lagi daripada hak kita ada sedia kala di dalam kelas. Apatah lagi kalau anak orang kaya tuan-tuan, telefon hak dia guna tu lebih canggih lagi daripada telefon cikgu tuan-tuan. Lagi dia tak minat apa barang cikgu Nokia 3310 ni, kata tak? Kalau zaman dulu tak, dia pakai iPhone dah masa tu. iPhone tu boleh buat macam-macam tuan-tuan. Semua benda ada dalam laptop tu tuan-tuan ada berlaku dalam telefon. Nak edit gambar, nak apa, boleh berlaku buat. Edit video tuan-tuan dalam telefon. Tiba-tiba kita pergi sebagai cikgu mempersembahkan kepada dia benda hak tidak canggih. Dia guna lagi canggih daripada kita. Itu menyebabkan dia tak minat tuan-tuan. Bahaya dia yang pertama tuan-tuan, kalau budak biasa guna telefon, biasa tengok gambar, biasa tengok grafik dalam telefon, bila dia pergi sekolah memang dia tak minat tuan-tuan. Sebab itu sekarang ni tuan-tuan ada anak darjah 1. Anak darjah 1 kalau masuk sekolah kebangsaan tuan-tuan, betapa cikgu-cikgu nak tarik minat suruh dia belajar tuan-tuan. Sebulan masa dia panggil transisi, pelajar baru, murid baru tahun 1. Nak suruh dia minat tu dulu mengaji. Dalam program transisi tu apa ada? Banyak program nyanyi, joget, radio, mendengar muzik, supaya budak tu tak silap lagi tuan-tuan. Sebab dia bila kita buat benda-benda gitu, dia jadi suka mari sekolah tuan-tuan. Sebulan ambil masa tuan-tuan, budak tahun 1 nak sesuaikan, nak suruh dia mari sekolah tu dulu. Kita dulu mana ada program gitu tuan-tuan. Pergi kat cikgu ngajar lalu hari pertama tuan-tuan. Tahun 1 wajib buat transisi dulu selama sebulan. Paling-paling kurang 2 minggu tuan-tuan. Isikan dengan program apa? Program hak saya tengok je. Banyak duk nyanyi, banyak duk joget, pasal lah lagu apa kata? Lagu hak dia suka, budak-budak apa? Boy ke, lagu Pepe ke. Pasal tu dulu tuan-tuan. Selama 2 minggu. Tujuannya apa? Tujuannya nak tarik minat dulu. Nak tarik minat supaya budak ni suka mari sekolah. Tu dulu tuan-tuan. Selama 2 minggu. Kerja cikgu ngajar tahun 1 tuan-tuan. Kalau tidak kan dia kira nak balik, hantar sekolah nak balik. Ayah dia balik, dia balik. Ayah dia hantar dia pergi sekolah, ayah dia balik juga tuan-tuan. Bila dengar lagu semua sekali dia berasa seronok, tak apalah ayah balik dulu, dia kata. Dia duduk sini. Lepas masuk 2 minggu, 3 minggu, barulah bermula sesi pembelajaran seperti biasa. Ni angkara ni belakang ni tuan-tuan. Bila budak dipersembahkan dengan benda ni, maka tuan-tuan tahulah macam mana susahnya tuan-tuan cikgu nak tarik balik, nak pulih balik dia punya jiwa, nak suruh tanah semula
minat dia nak belajar tu tuan-tuan. Payah sebab tu cikgu ni tuan-tuan, terutamanya cikgu tahun 1, kita kena respect gila-gila pokok ni tuan-tuan. Sebab pensyarah universiti orang PhD tuan-tuan tak boleh nak mengajar setara dia. Orang hak mengajar universiti pensyarah hebat-hebat tuan-tuan, hak tu dia mengajar ikut dia kata, orang pakat buat belaka sebab orang takut dia. Budak tahun 1 boleh kita buat gitu tuan-tuan. Budak tahun 1 baru nak belajar. Tak ada budak nak sekolah buat gitu tuan-tuan. Ini dia panggil pedagogi. Pedagogi macam mana nak main psikologi pun budak. Sebab tu orang mengajar taska, orang mengajar taski, hak pra-pra sekolah ni, hak tu memang hebat tuan-tuan. Inilah guru yang paling hebat sekali. Sebab dia boleh ajar daripada budak tak erti gapo sampai budak terpandai tuan-tuan. Ada pun pensyarah universiti yang mengajar sekolah menengah tu, hak tu masuk pandai baca belakang dah tu. Tak, masuk pandai belakang dah lepas dari SPS 10A1 dah masuk tuan-tuan. Tak ada masalah mengaji. Ni nak ajar hak tak tahu ke satu ni tuan-tuan. Ibarat kalau kita ngajar orang tua tu hak buta huruf. Iqra tak kenal, nak ajar daripada alif botol tu. Bertahulah perik tak perik tuan-tuan. Tak, alif ba umur 50 dah tuan-tuan. Contoh dah. Susah tak? Susah. Lepas ajar orang pandai dah. Orang pandai dah dengar dah tok guru ya tuan-tuan, dengar baca. Mungkin dia baca, dia boleh baca dah dak. Dengan ajar hak jenis tok 31 tuan-tuan. Sebab tu budak cikgu tahun 1, tahun 2 tuan-tuan sekolah rendah ni memang hebat tuan-tuan. Hebat. Dan dia tak jemu melayan keren anak murid dia 30-40 orang tuan-tuan. Ada orang nak kata lawak tak lawak ada. Dia komplain cikgu dia. Cikgu ngajar anak dia tak pandai. Dia komplain. Sebab dia kata duduk sekolah 2-3 bulan, dia kata tak boleh baca lagi. Sedap dia. 3 bulan tak boleh baca lagi. Lepas tu dia pun gitar. Dia gitar cikgu ngajar tuan-tuan. Dia gitar kot celah naku tu kan. Gitar cikgu ngajar macam mana dia cikgu ngajar tu. Cikgu pun soal lah anak dia. Ajar alif botol ya tuan-tuan. Alif ba dah. Alif ba boleh tahu. Lama sikit suruh anak dia baca tak boleh baca. Kata ni bagi isyarat tu sebut anak dia. Sebut tak jadi. Akhir sekali dia pula tak sabar tuan-tuan. Dia kata balah bodoh, dia kata ke anak dia. Akhir sekali dia tak sabar. Tengok. Dia baru pergi sehari. Tengok orang ajar anak dia tak sabar dah tuan-tuan. Cikgu ni nak kena hadap anak dia tiap-tiap hari tuan-tuan. Dia baru kita tengok sekejap dah. Tak puas hati dah tuan-tuan. Tak puas hati. Sebab tu orang komplain banyak ni tuan-tuan, komplain cikgu gini. Cuba beri dia ngajar sekali. Tak usah kata ngajar sekelas tuan-tuan. Ambil sorang sudah ngajar sorang je. Dia sorang, dia ngajar ambil piris mana-mana budak. Hak benok sikit kita kata tu tak. Hak jenis ajar tak reti 3-4 kali tak reti, video sorang dah. Nak tahu setara mana. Dia sendiri perhilang kawalan tuan-tuan. 2-3-4 kali ajar tak reti lagi. Dah. Cikgu bukan ajar 2-3 orang tuan-tuan. Kadang-kadang kelas 30 orang. Kalau kelas tak cukup, terpaksa kena hepo ke 40 orang tuan-tuan. 40 orang. Ngajar satu kelas. Lepas tu nak suruh jaga belakang tuan-tuan. Tak ada tuan-tuan. Azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imati ati sayyidina Muhammad والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث اللهم المقام الحمد لله. Baik, kita baca satu lagi. Membaca 100 ayat Al-Quran setiap malam. Kalau boleh ada kemampuan, cuba cukupkan setiap hari kita baca 100 ayat. 100 ayat. An Abi Umamah qala qala Rasulullah man qara'a mi'ata ayatin fi lailatin kutiba lahu qunutu lailatin. Daripada Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, ditulis baginya pahala solat sepanjang malam. Tengok, baca 100 ayat setiap malam, pahalanya Allah Ta'ala bagi seumpama orang yang mengerjakan solat sepanjang malam. Siapa yang mampu sembahyang sepanjang malam? Ada? Tak ada. Ustaz tu imam pun tak boleh buat. Orang biasa lagi tak boleh, tuan-tuan. Sepanjang malam, start daripada maghrib tu tak berhenti-berhenti sembahyang. Sambung sembahyang isyak, lepas sembahyang isyak sambung sampai ke subuh. Ada? Tak tahulah orang sering rampai, takut ada. Ada. Kalau orang sini ada, memang hebat benar. Hebat. Memang hebat lah kalau orang sini ada, tuan-tuan ada. Kita dah jumpa lagi. Kalau dulu, mungkin kalau kita hidup zaman salafun salih dulu, zaman Imam Syafi'i, zaman 300 tahun dulu selepas Nabi tu, mungkin boleh jumpa lagi orang macam ni, tuan-tuan ada. Zaman sekarang ni, kalau main WhatsApp sampai ke subuh, ada. Nah, main WhatsApp sampai ke subuh, bukan solat sampai ke subuh. Tapi Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, ini kepada Allah bersifat dengan sifat rahmat.
Dia tahu ramai orang tak boleh buat benda ni. Nak solat sepanjang malam, dia tahu ramai orang tak boleh buat. Tapi dia buka cara lain, tuan-tuan. Di mana walaupun orang tu tak sembahyang sepanjang malam, tetapi dia boleh dapat pahala sama seperti orang sembahyang sepanjang malam. Apa dia? Caranya ialah membaca 100 ayat setiap malam. Nabi sebut man qara'a mi'ata ayatin, sesiapa yang membaca 100 ayat fi lailatin, setiap malam, pada malam itu, faka'annama, seakan-akan dia mendapat pahala, kutiba lahu qunutu lailatin, ditulis baginya pahala orang yang sembahyang sepanjang malam. Kalau tuan-tuan nak beramal, tuan-tuan, jangan baca surah Al-Baqarah. Sebab surah Al-Baqarah itu satu ayat ke satu ayat tu dia panjang. Kadang-kadang sampai 2-3 baris baru satu ayat. Jadi tuan-tuan ambil ayat surah hak bawah ni, tuan-tuan. Amma yatasa'alu tu, insya-Allah kalau start di amma yatasa'alu sampai ke auzubillahi tu, lebih 100 ayat, tuan-tuan. Kalau kata baca surah Tabarakallazi, berapa ayat dah? Tabarakallazi lebih kurang dalam 30 ayat, ada tak? Maknanya dia lebih kurang tu. Ambil surah belakang-belakang tu kan dia pendek-pendek dah. Sebaris dia kadang-kadang 3 ayat dah situ. Ada. Kalau surah Al-Baqarah, dia panjang, satu ayat tu kadang-kadang 2-3 baris, 4 baris baru satu ayat. Satu buku surat tu baru 3 ayat, baru 4 ayat. Kalau ambil surah Al-Baqarah. Jadi kalau ambil hak belakang tu, ambai tasa'alun wailul lil mutaffifin tu, tuan. Hak tu satu baris pun 3 ayat dah. 3 ayat dah. Jadi kita ambil paling tidak, atau kalau kita nak cepat masuk, sebab kita nak cukup 100 ayat, jadi ambil ambai tasa'al, ataupun abasa wa tawalla. Tu kan dia pendek-pendek tu. Ataupun kita ambil idza waqa'atil waqi'ah, itu pun pendek juga tu. Surah pendek-pendek tu. Surah panjang tapi ayat dia pendek. Ayat pendek, maka cepatlah kita baca habis. Itu cara dia, tuan-tuan. Satu lagi, boleh satu lagi. Bacaan tahlil selepas solat untuk solat subuh dan maghrib. Bacaan tahlil ni bukan tahlil orang mati. Tahlil ini maksudnya bacaan la ilaha illallah, itu panggil tahlil. Kalau kata tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah. Jadi baca bila? Selepas solat subuh dan solat maghrib. An Abi Zarrin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah man qala fi duburi salatil fajri wa huwa thani rijlihi qabla an yatakallama la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Itu tahlil tu. Tahlil kata la ilaha illallah, dan kalau kita nak tambah lagi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dalam hadis ini disebut la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marratin, sebanyak 10 kali. 10 marratin kali. Kana lahu bi kulli wahidatin minhunna 10 hasanatin wa mahya anhu biha 10 sayyiatin wa rufi'a lahu biha 10 darajatin wa kana lahu bi kulli wahidatin minhunna adla raqabah wa kana yawmahu dhalika fi hirzin min kulli makruhin minasyaitan wa lam yanbaghi li zambi an yudrikahu fi dhalika al-yawm illa syirk. Daripada Abu Zar berkata Rasulullah, sesiapa yang membaca 10 kali selepas solat subuh dan dalam keadaan kakinya masih dalam keadaan tahiyat akhir, maksudnya kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tadi, tuan-tuan, dalam keadaan kita tak bubuh lagi tempat, kaki masih lagi dalam keadaan tawarruk ataupun apa nak panggil, tawarruk ataupun sebagai apa, iftirash. Dalam keadaan tak ubuh lagi kaki kita tu. Sebab tu jangan terlalu berubah. Bila kata
Lepas kita Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi, kalau boleh tahan dulu. Jangan berubah apa-apa tuan-tuan. Duduk dalam keadaan sama seperti posisi kita dalam keadaan tasyahud akhir. Dalam keadaan dia kata la yatakallam, dan dia tidak bercakap lagi. Solat subuh, selepas solat subuh dalam keadaan kakinya masih dalam keadaan tahiyat akhir, sebelum ia berkata-kata. Sebab tu jangan bercakap tuan-tuan. Lepas bagi salam tu jangan bercakap. Jangan bercakap. Baca wirid dulu. Baca sebanyak 10 kali la ilaha illallah tadi. Wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, baca sebanyak 10 kali. Semua bacaan itu, dan dia kata 10 kali ditulis baginya. Tengok, ditulis baginya sekali bacaan itu 10 kebaikan. Tengok, kita baca 10 kali. Jangan tinggalkan la ilaha illallah sebanyak 10 kali lepas solat tu. Sebab setiap satunya akan ditulis 10 kebaikan. Setiap satunya akan dihapus daripadanya kejahatan dosa. 10 kejahatan dosa. Diangkat baginya 10 darajat kedudukan. Dan dia diberi pahala seperti membebaskan seorang hamba yang setiap kali semua bacaan itu dibebaskan seorang hamba untuk setiap kali. Semua bacaan itu maksudnya kalau kita baca 10 kali, 10 kali gada lah, 10 kali membebaskan hamba. Dan dia pada hari itu terjaga. Ini penting sekali tuan-tuan. Pada hari itu dia terjaga daripada segala perkara yang dibenci daripada syaitan. Perkara yang dibenci daripada syaitan, dan tidak ada suatu dosa yang dapat membinasakannya pada hari itu kecuali syirik. Maksudnya dosa-dosa lain selain daripada syirik tidak akan membinasakan dia. Artinya diampunkan Allah Subhanahu wa taala, melainkan dosa syirik saja. Sepanjang hari dia akan dijaga tuan-tuan. Terjaga daripada perbuatan-perbuatan dosa. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, biyadihil khair. Tu tuan-tuan. Lepas ni ambil snap gambar tu. Kalau snap gambar tuan-tuan, baru ada faedah. Handphone kita ni tuan-tuan, ni duk snap gambar orang lain tuan-tuan. Ada snap dah gambar ni. Ada. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi snap seorang tuan-tuan, snap gambar seorang, lepas tu tuan-tuan share lah. Jangan mari tiap orang mari nak snap tuan-tuan, lambat dah saya balik je. Snap seorang sudah lah tuan-tuan. Seorang snap, lepas tu share dalam grup. Kau tak ada grup sini? Tak ada. Share dalam grup. Barulah berfaedah. Kalau seorang share, ada 20 orang dalam grup dah. Setiap 20 orang tu dia share dalam grup dia lain pula tuan-tuan. Ke berantai-rantai tu. Ini baru panggil surat berantai. Surat berantai tu pahala tu bersambung-sambung. Dia sendiri baca ke tak? Dia tak baca, dia tukar share dia kata. Kita amal, kemudian kita kongsi, share. Dia kata saya tak apa, tak baca pun, saya share dah, dia kata. Ramai dah orang boleh baca dah. Dapat juga pahala tak? Dapat pahala tuan-tuan. Tapi dia tak sama lah pahala seperti orang amal sendiri. Tak? Jadi bendanya mudah. 10 kali baca. Cuma syarat dia tadi. Kan dia kata syarat. Apa dia syarat? Syarat dia selepas bagi salam tu kita duduk dalam keadaan tidak berubah daripada posisi tasyahud akhir dan sebelum berkata-kata. Maksudnya jangan bercakap lah tuan-tuan. Nak bagi salam tu, nak bagi pengumuman lalu tuan-tuan. Elak dulu. Baca wirid pun habis dulu, lepas tu bagi nak bagi pengumuman pun. Terutamanya solat. Tapi dalam hadis ni disebut solat subuh. Sebab tu solat subuh kita kena wirid panjang sikit. Solat subuh. Solat subuh ni tak boleh nak wiridnya tuan-tuan. Ustaz suruh wirid solat subuh. Dan kita kata solat subuh sebab dalam hadis ni disebut solat subuh tak.
Sedangkan solat subuh tidak praktikal, Ustaz dia kata. Pasal apa tidak praktikal? Sebab orang sibuk nak pergi kerja. Nak pergi atas, nak sekolah lagi, nak pergi urusan kerja, tak sempat dia kata. Baik, kalau tak sempat, buat sekadar yang termampu. Itu saja penyelesaian dia dalam Islam ni mudah, tuan-tuan. Buat sekadar yang termampu. Orang ada kemampuan, ada harta, ada duit, tuan-tuan, dia boleh kahwin siapa empat. Lepas tu, kalau orang tak mampu, pada sudah lah, tuan-tuan. Dia tak mampu juga, tak payah, tuan-tuan. Dia masalah tak mampu, nak juga, tuan-tuan. Tu yang jadi rosak habis dia. Ada paksa benda hak tidak di luar kemampuan dia, ada. Rosak lalu. Poligami, tuan-tuan. Kalau kita sebut pasal poligami, orang akan pandang negatif lalu pasal poligami. Sebab apa? Sebab ramai hak berpoligami tu tak mampu, banyak hak tak mampu. Hak mampu takut ke bini, tuan-tuan. Itu masalah. Tak hak mampu dah. Nah, hak mampu tak nak buat. Lepas tu bila hak mampu tak nak buat, hak tak mampu pergi buat, tuan-tuan. Bila tak mampu pergi buat, jadi huru-hara lalu, tuan-tuan. Itu masalah. Cuba hak mampu buat, tak ada masalah. Dia mampu segala-gala. Dari segi zahir, batin, nafkah semua, dia boleh buat. Sesat masalah tak? Ni masalahnya, tuan-tuan. Hak dia duduk selama ni dengan bini yang pertama tu, dia duduk pakai hasil bini tu. Gaji bini dia banyak ambil, tuan-tuan. Betul? Kereta bini bayar, rumah bini bayar, dia bayar anak sekolah anak, tuan-tuan. Tu kadang-kadang tak bayar, bini kita topak lagi. Tiba-tiba nak cabut orang lagi, tuan-tuan. Tak ngamuk bini dia. Dia ngamuk, tuan-tuan. Dia kata hak dia pun tak lepas, dia kata tak? Cuba kata orang hak mampu sungguh-sungguh, tuan-tuan. Orang hak mampu sungguh-sungguh, saya duk perhati tak. Memanglah peringkat mula-mula isteri dia marah, tapi dia marah tak lama, tuan-tuan. Dia marah tak lama. Sebab apa? Sebab dia ada kemampuan. Dia tahu suami dia mampu. Cuma dia marah tu atas dasar sifat sebagai seorang perempuan yang cemburu. Perempuan ni ada berlaku sifat cemburu. Sebagaimana orang perempuan ada sifat cemburu, sebagaimana orang lelaki ada sifat nak nego ramah ni, tuan-tuan. Dia sama naik dua tu, tuan-tuan. Orang lelaki nak nego ramah, orang perempuan sifat cemburu tak bagi lelaki dia sifat. Dia sama naik dua tu. Jadi bila suami dia mampu, memanglah dia pekat awal dia akan marah, tuan-tuan. Dia marah sebab apa? Sebab sifat cemburu tu biasa, tuan-tuan. Fitrah bagi orang perempuan. Tapi bila lama, tuan-tuan, dia tak marah dah, tuan-tuan. Tak marah apa? Sebab apa? Sebab dia tahu suami dia mampu. Yang jadi marah berpanjangan ni, tuan-tuan, sampai cerai-berai ni, ialah kerana dia tahu suami dia tak mampu. Silap-silap hari bola, hak belah sana, dia pun kena tambah lagi sebelah sana, tuan-tuan. Tu dia kata kalau macam ni, tanggung biar hidup, dia kata. Daripada tanggung biar hidup, baik tak payah, dia kata tak. Baik. Orang di Malaysia ni, tuan-tuan, ramai sebenarnya hak mampu. Hak mampunya ramai. Orang hak gaji pendapatan 20,000, 30,000 sebulan tak mampu. Tak mampu 30,000 sebulan gaji dia, tuan-tuan. Tan Sri, datuk-datuk tu, tuan-tuan. Tak mampu apa tu. Mampu berlaku, tuan-tuan. Tapi masalah kemampuan saja ada. Tetapi keberanian tak ada. Tak jadi juga, tuan-tuan. Bila tak ada keberanian, tak boleh buat apa, tuan-tuan. Jadi ada seorang ustaz tu, dia tanya saya, dia kata, ustaz ada jual ubat? Kata ubat apa? Ni nak bagi kepada sahabat kita ni, sebab dia segala-gala cukup. Atau ubat apa? Dia bagilah kalau ada, ustaz. Atau buat apa? Ubat berani, dia kata. Video kalau ada ubat berani, dia kata. Pasal sekarang tak ada lagi orang boleh cipta ubat berani tu, tak ada, tuan-tuan. Kalau boleh cipta ubat berani, gambar pakai ambil, tuan-tuan. Tapi ada. Tapi dia berani bodoh. Apa dia? Orang telan pil ekstasi. Orang telan pil ekstasi jadi berani. Orang telan ubat kaya dia jadi berani. Berani, tuan-tuan. Sebab tu kalau kita tanya mafia-mafia kan,
Hok jenis hok dia pergi bergaduh bertetok sama geng-geng tu tak. Itu tu dia makan ubat belaka tu tuan-tuan. Kalau tak makan ubat dia tak berani nak pergi tu. Dia tahu dah benda ni mati. Tak? Tapi dia makan dulu benda tu. Bila dia makan, dia jadi tak khabar tuan-tuan. Orang tu dia nampak kecil lah ke. Mungkin itulah ubat-ubat berani sungguh tuan-tuan. Tak? Jadi orang tu dia nampak kecil lah ke tuan-tuan. Dia nampak kecil. Tu. Dan saya pernah dengar orang siapa tuan-tuan, kalau orang perempuan ni makan benda ni, dia bukan setakat berani, sifat malu dia pun dia hilang. Dia hilang sifat malu. Kalau di Thailand, di disco kan, disco Thailand ke sini pun sama je. Perempuan pergi ke disco tuan-tuan, naik pak, kalau makan ubat ni tuan-tuan dadah lah. Ubat maksudnya dadah, bukan ubat dadah. Bila makan hak ni tuan-tuan, dia hilang langsung sifat malu. Dia sanggup pergi joget atas petah tu dengan tak pakai baju. Dia sanggup tuan-tuan. Sebab dia tak khabar masa tu. Dia ikut orang suruh dia buat belaka tuan-tuan. Ubat tu ada tuan-tuan. Cuma ubat hak tadi tak ada lagi. Kalau ada ayat dah tuan-tuan nak bagi sebutir seorang. Ada. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah.